A'udzubillahi samina alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan lagi satu peluang kehidupan kepada kita, yang kita menyadari bahawa hakikat kehidupan ini adalah untuk kematian kita hari esok dan dihidupkan di sana. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kita dimatikan kerana kita nak dihidupkan di sana. Untung rugi sebenarnya bukan di sini. Kaya di dunia belum tentu kaya di akhirat. Miskin di dunia belum tentu miskin di akhirat. Apapun dia berkait dengan kefahaman kita dan penghayatan kita tentang kematian. Saya nak sentuh sikit tuan-tuan tentang orang agama yang mengaji hanya sekadar mengaji tapi tiada penghayatan. Ya, ramai orang yang mengaji sampai ke Timur Tengah. Ada yang mengaji sampai dapat PhD. Ada yang mengaji agama sampai jadi pegawai besar. Tapi dia masih lagi nak kepada dunia tu lebih besar daripada dia nak fikir ke arah akhirat. Maka berlakulah makan rasuah. Berlakulah sesuatu yang melawan kehendak Islam, agama dia sendiri. Apa dia agama? Ni pasal kita nak bincang bab puasa. Sebab apa puasa? Agama ni adalah cara hidup kita tu. Cara hidup kita. Kita nak hidup macam mana? Sebab cara hidup itulah mendatangkan keberuntungan kita di hari akhirat. Kalau kita nak cara hidup kita cara kafir, kita rugi. Kalau kita nak cara hidup sia-sia, kita rugi. Maka kita kena hidup cara orang yang ada agama. Wa may yabtaghi khairal islami dina fala yuqbal min. Siapa yang hidup selain siapa yang hidupnya dia hidup tak ikut cara corak kehidupan sebagai seorang Islam, maka setiap amalan kebaikan dia tak capai. Dia tak dapat. Muslimin yang dirahmati Allah, kita selam satu persatu setiap daripada rukun Islam yang 5. Yang pertama syahadah. Syahadah iaitu bai'ah kita, perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Kita nak sembah Allah, tak ada lain dah Tuhan. Kita nak sembah Allah yang tauhid, zat yang satu tu. Lepas tu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita berjanji kita nak ikut jejak langkah Nabi, kita nak ikut cara corak hidup Nabi
Macam mana agama yang sebenar? Itu perjanjian kita pertama. Yang kedua, solat kita daripada rukun Islam. Solat ni tuan-tuan, sebenarnya dia bukan dapat daripada macam turunnya ayat-ayat suci Al-Quran atau hukum yang turun. Tak, Nabi sendiri dapat hukum tu, fardu tu terus berdepan dengan Allah. Sebab itulah ulama Imam Nawawi kata solat ini adalah ibadah para malaikat. Satu ibadah yang hanya khusus pada para malaikat. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab akidah, ada para malaikat yang kerja dia sejak dia diwujudkan oleh Allah sampai kiamat, dia sujud. Sujud macam kita sujud. Ada yang rokok tak tahu berapa trilion, banyak mana dah kerja dia rokok. Nabi kata. Ada yang berdiri sampai kiamat. Perbuatan ibadah dia bukan khusus pada ada yang rokok. Tak, satu tu satu. Kita rokok pun ada, sujud pun ada, semua ada kat kita. Mulia ada kita. Perbuatan solat ini adalah ibadah daripada para malaikat. Sebab tu Jibril turun mengajak Nabi selepas Isra'. Pagi tu subuh, masuk subuh, Jibril mengajak satu hari macam mana nak kenal masuk waktu setiap 5 waktu. Mai esok pula macam mana nak tahu yang mana sembahyang ikhtiar, semana yang mayang haram, yang nak dekat-dekat masuk waktu yang kedua. Jibril mengajak. Pasal apa? Itu ibadah mereka. Yang kita duk buat ni ibadah para malaikat. Baik, seterusnya zakat dalam rukun Islam. Apa dia? Punca zakat tu kasih sayang. Tu kata selami setiap satu benda hak mana yang jatuh rukun pilar kita, tiang seri kita, selam sungguh-sungguh, bukan buat ikut dan saja. Ada kadang-kadang nak bagi lulus periksa, kadang-kadang nak lulus temu duga yang ambil tahu. Cuba tanya balik hak yang rukun nikah ada berapa? Silat-silat atau main tembok apa? Jangan dah buat main. Pasal kita tak pernah ambil berat. Muslimin yang dirahmati Allah. Lepas tu puasa. Puasa adalah ibadah mengenal diri kita sendiri. Sebab itulah pahala puasa Allah tak sebut berapa banyak. Allah kata aku yang tentukan. Sebab apa? Allah saja yang tentukan. Malaikat pun tak tahu. Sebab keikhlasan kita duduk dalam puasa. Sebenarnya kita boleh cam dah diri kita ni. Puasa apa? Pasal Ramadan beli ke semua. Balik haram makan tak habis pun. Puasa apa? Orang yang puasa betul-betul puasa ni dia faham. Dia kena tundukkan nafsu dia. Bukan takat tunduk kepada nak bagi slim body. Tunduk sampai slim nafsu tu. Ni nafsu duduk ke dempol. Body okey. Nafsu tu sampai besar pada akal. Berat bedah nafsu lagi. Muslimin yang dirahmati Allah. Kita tak boleh salahkan nafsu. Nafsu ni dia ada juga. Satu yang jahat, hal lain tu ada nafsu mutmainnah, nafsul mardiyah, lawamah, macam-macam nafsu. Hak tu semua baik. Satu ya, nafsul amarah. Nafsu amarah ni hak yang berkait dengan nafsu yang jahat. Nak petunduk nafsu itulah pasal nak capai nafsul mardiyah yang direda, nafsul mutmainnah yang tenang, yang sakinah. Apa dia? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sebab apa? Sebab wahai jiwa yang tenang, nafsu yang tenang. Tenang dah, relax, duit tak ada pun dia relax. Ada duit pun dia relax. Pasal apa? Bagi ke orang habis dia relax. Kotlah dia nak pulun pergi mana pun dak juga, dia beda kat orang habis. Ada masalah dia relax, timpa sakit pun dia relax. Itu dia panggil mutmainnah. Maka kematian dia pun rest in peace, RIP, peace yo bunyi pun. Muslimin dirahmati Allah. Dia kata rest in peace, betul. Muslimin yang dirahmati Allah. Yang seterusnya pergi haji.
Pasal apa kita kena pergi haji? Pasal kita nak berkenalan ikhwatul muslimin, ikhwah. Rupa-rupanya ada juga orang Islam hitam legam. Ada juga hak segak-segak no. Ada juga hidung macam aku pun ada. Endon. Ada juga hak tinggi Melayu. Hak tinggi tu sampai 6 kaki lebih. Melangut kita pun tengok dah. Lalah tawaf kaki tak sampai ke bawah. Kapak sangat sampai kita terkepit dengan depa. Macam-macam. Baru kita kenal kata dunia ni Allah Ta'ala cipta daripada Nabi Adam yang satu dengan Hawa yang satu, keluar beratus-ratus juta, bertrilion yang nama kata umat Muhammad yang ada ni, yang syahadah dia sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di situlah persaudaraan kita berimpun satu tempat. Faham? Pasal apa? Kena cari hikmah. Tu sebab setiap ilmu dia ada definisi, ada hikmah. Apa definisi? Apa maksud solat? Dari segi istilah dan bahasa. Apa maksud puasa dari istilah? Cari, baru kita faham apa hikmah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk dalam Baharul Mazi bab majaa min rukhsah fi saumi fi safar. Hari itu kita kata puasa juga. Berbuka. Bila safar ya berbuka, sebab Nabi kata, hang buka umat aku kalau hang tak berbuka, kalau hang musafir. Kita duk tengok 45 minit ya jalan, tak sampai dah tempat yang dituju, takkan nak puasa juga. Maka hak ni nak mai bincang balik rukhsah, kelonggaran kalau kita nak puasa terus tanpa kita berbuka ketika kita musafir. Sambung hak ni nah. Wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, ambil daripada kitab Mukhtasar Sahih Tirmizi. Moga-moga Allah mengampuni dosa Syekh ini. Moga-moga Allah mengampuni dosa kedua ibu bapanya. Moga-moga Allah mengampuni dosa guru-gurunya. Moga-moga Allah mengampuni dosa muslimin muslimat umumnya. Amin ya rabbal alamin. Tafa'u bihi ila darai. Bab yang telah datang ia daripada hukum memudahkan pada puasa dalam musafir. Puasa juga ketika kita musafir. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, beberapa hadis yang menunjukkan atas puasa Ramadan di dalam safar. Apa dia safar? Perjalanan. Musafir, orang yang safar. Dia fa'il, maf'ul. Harus ditinggalkan akan dia. Harus ditinggalkan akan dia. Apa maksud harus? Boleh tinggal. Maksudnya kita tak berbuka pun tak apa. Macam perbincangan kita, perjalanan kita sat je, takkan nak buat jamak qasar kot, walaupun jauh. Takkan nak buat jamak qasar kot. Surau merata, masjid merata, senang je. Tu sebab Imam Syafi'i kata kalau tak ada keberatan, tak ada musyaqqah, sembahyang tamam je. Sebab tak ada musyaqqah pun, tak ada apa-apa masalah pun. Okey, macam tu juga puasa ni. Harus ditinggal akan dia. Tinggal apa? Tinggal tak berbuka, tapi teruskan berpuasa. Dan harus dikejar akan dia. Harus. Apa maksud harus? Buat tak apa, tak buat pun tak apa. Dia panggil mubah. Maka Abu Isa At-Tirmizi telah didatangkannya di dalam kitabnya 3 hadis. Ni 3 hadis. Pasal hak yang minggu lepas satu hadis Nabi kata falaisa minna. Siapa yang tak buka puasa, hang buka umat aku. Terkejut gak kita. Kan? Tiba-tiba datang hadis yang kedua, yang ketiga, yang keempat, maksudnya ada 4 hadis. Lagi 3 ni kata puasa tak apa. Satu ni yang kata buka umat aku siapa yang tak berbuka ketika musafir. Kan? Ingat balik tak cerita hari tu? Ingat kan? Kau makan semut juga ke? Muslimin dirahmati Allah. Makan semut tak apalah, kok makan daging kangaroo lah. Faham, tak faham sudah. Nak kata macam mana daging murah, kawan nak menega, ambil hak murah. Duk kata cop halal, rupa-rupanya murung. Berapa ramai dah duk makan. Ni ada isu duk tengah kuat ni. Muslimin yang dirahmati Allah. Takut tu. Itu sebab akhir zaman hati semua pakai hitam. Bukan masalah kita.
Masalah orang atas tu, dia kena rasuah, dia kena pecah amanah, dia kena nak cepat kaya. Mangsa dia macam kita kata kita jadi bapa duk pergi curi duit orang, makan rasuah, bagi anak-anak makan. Lepas tu buta perut habis. Lepas tu duk marah kat anak. Marah kat anak tak bangkit subuh, marah kat anak tak ni, marah kat anak. Proses awal makanan anak tu kita bagi macam mana? Macam tu juga, dia setiap ketua tu kullu ra'in, setiap ketua tu dia ada tanggungjawab dia. Kalau dia ambil ringan, habislah hak bawah tu. Sebab itulah Allah akan tanya hak ni dulu. Kalau kita ada keluarga, kita nak kena tanya dulu. Silap-silap nak boleh masuk syurga dah. Sat. Malaikat Malik kata, tunggu Sat. Ridwan abang ada tunggu Sat. Oh sudah. Pasal apa pula hak penjaga neraka cari aku? Puah. Anak hang duk terus sebut nama hang dalam neraka. Sudah. Ya. Pasal apa? Dayus tak tegur anak bini. Masa duduk dalam dunia, biar kat depa nak pakai skirt ke apa ke, biar itu. Yang janji aku mayang tak tinggal. Dia hablum minallah dia jaga, hak dengan Allah dia jaga. Hablum minannas. Kerana anak darah hang habis mata-mata orang beriman, lingkup iman depa kerana anak hang. Pasal apa tak baca tu? Ada dalam kitab akidah bincang sampai berapa muka surat. Hablum minannas ke hablum minallah. Sebab itulah ada syariat yang mengatakan siapa tak tutup aurat boleh dikenakan takzir, dikenakan hukuman siapa yang tak tutup aurat. Sebab apa? Menyebabkan orang beriman hal lain habis lingkup iman kerana dia jalan tu 360 darjah nak pergi makan kenduri. Hak pergi makan kenduri semua geng-geng masjid. Pai. Tu yang hak lupa takbir, lupa berapa rakaat. Muslimin rahmatullah. Pasal itulah yang kita kena jaga, hablum minallah wa hablum minannas. Jangan duk kira kita dengan Allah, aku dengan Allah janji clear. Dah. Sebab hak syariat hang tak faham. Duk cari hakikat makrifat. Terus hadis yang pertama berbunyi an Aisyah an Jamzah anna Hamzah ibnu Amr al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis saumi fi safari. Nampak, diriwayatkan daripada seorang isteri yang amat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Rasulullah sayang bini dia yang amat dikasihi. Pasal apa ayat ni kata semua tu, maksudnya bukan seorang tu je, bukan Aisyah saja. Sebenarnya kalau nak kata kasih betul-betul, kalau tuan-tuan baca kitab, yang paling dikasihi Khadijah. Tak ada ting lagi isteri-isteri yang ada nak boleh ting dengan Khadijah. Sampai Nabi pernah menangis kerana kewafatan Khadijah. Pasal apa? Jadi business woman yang kaya-kaya tiba-tiba sanggup susah dengan Rasulullah 2 tahun tak makan, ikat perut dengan batu, kabat pokok kurma, ambil umbut. Bayangkan perempuan, Nabi pergi dakwah pergi Taif dengan anak angkat dia Zaid bin Harisah, makanan tak ada, kabat pokok kurma, ambil umbut. Suami nak balik, Nabi bila teringat ayat mata turun, sanggup berkorban kerana nak bagi suami dia makan. Muslimin yang dirahmati Allah. Bahawasanya seorang sahabat Nabi namanya Hamzah bin Amru. Aisyah cerita ada seorang sahabat Nabi nama dia Hamzah al-Islami. Telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah tanya Rasulullah. Hadis daripada Aisyah. Tanya berkaitan dengan apa? Dengan puasa Ramadan di dalam musafir. Adakah harus pada syarak mengerjakannya di dalam musafir itu diturut-turut berpuasa lain dengan puasa Ramadan? Maka bagaimanakah yang boleh diperbuat atau dilarang perbuat? Okey. Terus wa kana yasrudus saum, dan adalah ia menghubung-hubungkan puasa yang lain dengan puasa Ramadan.
Cerita bab puasa sunat Sya'ban, puasa sunat Ramadan, hubung. Puasa sunat Rejab, puasa sunat Sya'ban, hubung dengan Ramadan. Itu hak pertama soalan dia. Apakala didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pertanyaan sahabatnya Hamzah tadi, maka disahutnya, dijawabnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in syi'ta fasummu fasumma wa in syi'ta fa aftir. Nampak jawapannya dah. Maksudnya, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau kehendak berpuasa, maka puasalah. Puasa sebulan Syaban. Lepas tu sambung terus dengan Ramadan. Nak puasa, nak berhentilah. Hari tu kita bincangkan hak yang akhir Ramadan, akhir Syaban boleh tak puasa? Tak boleh hari Syak. Tapi kalau dia dah mula daripada awal puasa, ya, sambung pula daripada sunat kepada Ramadan. Maka puasalah engkau, dan jika engkau kehendaki berbuka, maka berbukalah engkau. Lepas tu tanya pula dalam bab musafir. Di dalam musafir, puasa sunat dengan puasa fardu. Itulah jawapan dia. Nabi kata nak buka, tak mau buka, sudah. Itu jawapan Nabi. Puasa sunat ke, puasa Rejab, puasa Ramadan ke. Itulah jawapan Nabi. Hadis hasan lagi sahih. Hadis yang kedua pula, an Abi Sa'id Al-Khudri qala, mana dia ni? Hadis yang kedua, terus pergi baca hadis pula dah. Hadis yang kedua katanya, an Abi Sa'id Al-Khudri qala, kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Ni cerita Nabi sendiri. Tadi persoalan soal seorang sahabat pada Nabi, tapi Nabi tak musafir. Nabi kata macam tu je. Kok kata kita nak sabit hukum, Nabi tak buat. Nabi cuma kata saja. Sebab ada golongan hak ada lah ni, lagi Nabi tak buat, hampa dengar saja pun dia tetap bid'ah. Aduh. Kan? Ada. Kalau Nabi buat baru dia panggil fi'li Nabi, baru dia buat. Ada Nabi buat, dia kata. Hampa duk baca doa iftitah, ada Nabi buat tak? Sahabat yang buat, Nabi kan buat pun. Bid'ah. Saya ada bangkit berlambak persoalan-persoalan bid'ah ni. Tasbih itu bid'ah tu. Nabi tak kira pun. Yang kira biji-biji ni sahabat. Seorang sahabat Nabi SAW, dia terlupa 3/3. Yalah, kita duit yang kita ingat, zikir lalu lupa. Maka sahabat ni dia letak 33 biji depan dia. Dia kira subhanallah. Macam kita duk kira biji asam dulu lah, cari merata belakang dapur. Mak kata, cikgu suruh buat main biji asam mak. Banyak anak pun tak apa, nak buat kira-kira di sekolah. Hampir cari di belakang. Dia cari dalam lecah apa, dalam ayat acak apa korek. Satu, kedua, apa dia? Kulit kerang. Biasa tak buat di sekolah lu. Bawa lah habis semua. Cikgu suruh bawa. Pasal apa? Pasal nak kira, nak bagi mudah masa kita sekolah rendah lalu. Macam tu juga seorang sahabat ni, dia berkata sahabiyah, seorang perempuan, ada kata seorang sahabat, dia letak siap-siap. Nabi tak kata apa pun. Maka Nabi ikrarkan, sebab hadis ni berlaku, kena faham. Fi'lan, perbuatan Nabi. Qaulan, perkataan Nabi. Takriran, Nabi sengap tak kata apa. Sifatan, sifat-sifat Nabi tu semua sunnah. Maka dia jadi hadis. Okey, muslimin yang dirahmati Allah. Tapi faham juga lah nak, apa yang dikatakan senyum itu sedekah. Kan, saat dia tengok tabung dia senyum. Dia kata Nabi buat, letak hang apa dia. Tak ada. Yang kata senyum pada akhuka. Tabassam, senyum pada akhuka, senyumlah pada saudaramu. Itu maksud dia. Baca hadis bagi habis, bukan senyum kat tung tabung.
Pergi kat tabung senyum. Yang tu bid'ah lah. Senyum kat kawan kita, nampak kawan kita walaupun kita ni bercamuk ni dengan masalah hutang, dengan masalah apa berkelahi dengan bini tadi, ngongang-ngongang yang anak buat perangai apa semua, tapi nampak sahabat pergi mayang senyum. Pahala illa sadaqah, itulah pahala, dapat pahala Nabi kata. Tapi senyum pun ada cara juga, gelak pun ada cara juga. Okey, itu sifat. Macam mana Nabi senyum, macam mana Nabi gelak? Nabi gelak macam ni lah. Kita nu anak lidah nampak koh tunggu 4 hari pecah perut. Gelak sampai pecah perut orang panggil. Yang tu bukan sifat Nabi dah tu. Kalau nak ikut Islam yang betul, nak ikut cara hidup Islam, cara hidup orang yang beragama, ikut Nabi yang betul-betul. Weh, takkan gelak. Hak tu bukan cara dia. Menguap. Macam mana cara menguap Rasulullah? Rasulullah tak menguap, tuan-tuan. Rasulullah bukan jenis kita. Menguap tu daripada syaitan. Menguap tu daripada syaitan. Hadis sahih. Bersin tu daripada Allah. Sebab tu bila kita termenguap, bukan saja dia pergi buat. Bila ustaz nak habis, abang kata boring. Setan tu. Okay. Sebab menguap tu minasyaitan. Bersin tu daripada Allah. Sebab bila kita menguap, suruh kata apa? A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bila kita bersin, suruh kata apa? Alhamdulillah. Sebab Allah bagi alert dekat kita. Bagi alert apa? Ada tanda-tanda lah tu. Kita tak sihat. Bagi tadi berkurang minum air, mandi sehari sekali, kena aircon, pecih. Sakit tu tanda Allah kasih. Tapi jangan cari penyakit, kian kasih. Cari penyakit pula. Muslimin yang dirahmati Allah. Okey. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya adalah kami musafir beserta Rasulullah SAW di dalam bulan Ramadan. Musafir dalam bulan Ramadan. Maka di dalam kami banyak-banyak itu setengahnya puasa dan setengahnya tidak puasa. Maka aku melihatkan adakah apa-apa kesalahan orang yang tidak puasa kerana tidak puasa Ramadan. Hak yang tak puasa bulan Ramadan kerana musafir, ada salah ke tak salah? Lepas tu tengok hak yang puasa apa ada, hak tak puasa apa ada. Sebab hadis hak mula-mula kita baca minggu lepas, Nabi marah pasal dia pun buka, orang lain tak buka, maka Nabi marah. Hak tu kena faham. Sebab bila Nabi buat, hampa kena buat. Tu maksud dia. Pakat-pakat ra'i, hak kawan-kawan hak tak larat. Tu cerita dia. Kita kak-kak, mak-mak, kalau kita tak boleh puasa haid, pasal haid, jangan duk tunjuk kat anak-anak. Habis makan tentu pula dah. Lepas tu anak hak kecil baru belajar, pasal apa mak tak puasa, pasal apa kak tak puasa. Jenuh jawab. Allah Ta'ala sayang, muhuk. Tak usah duk tunjuk. Senang cerita. Itu kata ra'i. Dah hang tak puasa, laki tak puasa, bulan puasa tak puasa, bulan Ramadan tak puasa, kepala mangkak lah. Balik-balik duk beli nasi di kedai Cina, balik nak makan depan anak-anak. Ada ke? Ada lah. Tak murung betul macam ni. Ni bukan cerita hak yang dalam cerita 16 apa tu, 16 Ramadan apa hak cerita Mamak Khalid buat tu. Ni cerita betul. Dia balik dia makan di rumah, tak mangkak sungguhlah. Kan? Hang kalau tak ni pun pergi makan lah tempat orang tak nampak. Jangan duk tunjuk kalau hang boleh ke tak boleh pun. Sebab tu yang Nabi marah. Dah hang puasa, hang tak puasa ke, hang tak puasa ke, jangan duk tunjuk ke orang. Hari Jumaat tuan-tuan, orang lain semua laki pi mayang, dia yang tak pi, dia boleh duk hehehe keluar. Maruah Islam tahu mana. Saya pasal saya kenal tu, saya geram. Hak yang Jumaat satu lagi, sampai India ni tanya, weh berani orang ni. Orang lain semua orang Islam semua pergi masjid, dia berani. Masa tu saya kerja, saya duduk di Sungai Petani.
Keluar saya biasa kerja kilang. Habis keluar kilang semua seri apa dah, dia tu satu tempat tu lah di Sekat Petani, pi masjid. Hak lain Jubli Perak. Tahu Jubli Perak tahu tak? Taman lah, bawa mereka ada, tengok wayang pun dah. Kira sampai lingkup macam tu. Orang lain mau pi mayang Jumaat, orang lelaki tengok. Nampak tak? Tang tu mencacat celakan agama sendiri. Kalau hang tak mau pun, hang balik duduk rumah tidur lagi baik. Ada cerita nak sahabat Nabi SAW, Anas bin Malik tertidur. Bangkit lohong dah. Dia pun kelang kabut pi tengok sahabat keluar daripada masjid. Lari kelang kabut nak menyorok. Punya jaga. Kita bukan pi pun masjid. Orang duk kelang kabut nak pakai jubah keluar nak masuk kereta. Yang dia pun kelang kabut juga nak masuk raga dalam kereta. Pergi mana? Pasal tengkorak sungguh. Tak malu. Sedangkan malu tu terkandung ia adalah iman. Daripada 60 sifat cabang-cabang iman, malu tu di antara yang paling besar selain pada sabar dan syukur. Malu tu, malulah sikit. Kita kata hak perempuan tak boleh semayang, janganlah duk wah time waktu orang semayang, masuk bilik sengak, sekejap lagi keluar balik. Pasal apa tak semayang? Haid. Habang habis tu kampung dia haid, punya tak malu. Sebut lampi sebut dia mai haid, punya tak malu dah. Sampai jual barang hak tu masuk dalam iklan. Anak saya tanya, dia jual apa? Maggi. Tu jual hak tu lah tu jual. Lepas tu hak pelakon dia tu siapa dia? Pelakon-pelakon kita. Sekali kat sini tak kena, kali kat sini tak kena. Ada iklan tu. Tak apa, tak pernah tengok kot. Hak terjun payung pun ada. Pasal apa? Selesa kalau pakai. Aduh. Aib agama tu. Patutnya perempuan ni kita tutup, tak mau bagi orang tunjuk haid ke apa ke, jangan duk abang ke orang. Tu sebab kata jaga puasa kita, jangan duk ni dah tak puasa. Ada satu lagi budak, bila dia tak puasa, dia pergi beli rokok kedai Cina. Lepas tu saya masuk, masa tu saya duk mengajak di Masuri. Ahu kata kat saya, budak tu berani cikgu. Awak tak puasa depan-depan ke? Dia kata haram. Saya duduk kata lah, saya keluar cari mana dia budak tu. Nampak tak? Kapiak boleh kata kat kita. Hang tak puasa pun jangan duk tunjuk kat orang. Ayat mereka nak kena kita balik padu. Kita pun siap. Tolong jaga maruah agama. Kalau tak mau jaga maruah diri sekalipun, jaga maruah agama. Sebab itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah. Maksudnya hang tak sayang Nabi, hang tak sayang Rasulullah, tak sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah. Dan aku melihatkan juga kalau ada kesalahan orang puasa kerana Ramadan. Sa'id Khudri kata, sahabat Nabi. Pasal apa? Pasal takut hadis pertama keluar tadi. Fama ya'ibu 'ala shaimi. Kena baca 5 harakat nah, mak wajib tu. Saumahu wala 'alal muftiri iftarahu. Maka tiada apa celanya sallallahu alaihi wasallam atas orang yang puasa Ramadan. Nampak hadis ni. Tak ada celah pun. Hak tadi, hak yang hadis hak minggu lepas kita bincang tu pasal apa? Pasal Nabi sendiri buka. Tiba-tiba ada yang tak buka. Lebih pada Nabi pula. Akan puasanya, bahkan dibiarkannya orang yang kuasa puasa, maka puasalah. 45 minit ya pun naik kapal terbang sampai Kuala Lumpur. Pasal pun nak kena buka. Mampu puasa? Puasalah. Kan? Dan tidak pula dicelanya atas orang yang berbuka. Tiba-tiba dia nak buka, punya pasal dia, tapi pesan dia balik, tolong qada nah. Dia kerana sehari itu pasal apa? Pasal apa pi KL, saya nak pi Alam Anda. Pasal apa? Beli baju raya anu. Ambu.
beli baju raya di halaman tu. Kita tak nak pilang ke wifi, tergedik-gedik duit tak ada. Depa pergi shopping sana. Lepas tu buka puasa. Ni abang pesan kat balik kat depa. Ni qada balik nah. Dengar-dengar kata kena qada. Qada puasa sunat lebih mencabar daripada puasa Ramadan. Puasa Ramadan semua kat puasa. Puasa sunat orang leduk ngap kena pula tembikai tengah-tengah panas. Serup ambil hang puasa tak apa. Woi jangan dah habaq kata qada dan tak berani buka. Satu bab qada, mau kalau mati bini lupa fidyah, tergantung habis amalan. Mau duk peringat macam tu. Jangan duk buat mudah hukum Allah Taala. Allah Taala bagi kelonggaran buat jelah. Amboi senang. Kita buat takhir tak apa, kita jamak takhir pun tak apa. Hai senang ya perjalanan tu, kereta elok, masjid tiap-tiap jalan RNR ada surau semua, bukan PKP masa tu. Semua okey, ada perompak ke tengah jalan? Tak. Ada binatang buah ke tengah jalan? Tak. Semua elok. Berhenti makan, sampai nak makan derian kat tepi jalan pun boleh. Tiba-tiba nak ambil keputusan untuk buat jamak pula. Kalau takdim tak apa lagi, takhir pula tu. Perang, aksiden, mati. Dia kena ada hati sebenarnya dalam ibadah ni. Biar kita berat, kita nak buat, daripada kita meringankan sangat. Lainlah kalau duduk tengah padang pasir, lainlah zaman dulu-dulu mau nak pergi satu tempat ke satu tempat, rimau 3-4 ekor, nak kena naik sampan boya Belamba. Yang tu tak apa. Ni boya tepi jalan banyak, tapi boya hak kulit manusia lah. Hak tu dekat tak rekah orang. Ni tu sebab suruh mengaji tasawuf pula. Sebab itulah Imam Syafi'i kata jamak puasa ni harus. Macam ni hak ni juga buat puasa ni harus ya. Nak berbuka tak apa, tak berbuka pun tak apa. Dalam mazhab Syafi'i. Saya cerita bab mazhab Syafi'i. Tiada dicelanya. Nabi tak kata apa orang yang berbuka puasa Ramadan dan orang yang tak berbuka. Bahkan dibiarkannya berbuka kerana tiada kuasa atasnya puasa. Siapa hak yang nampak laih teruk sangat duk minum. Tengok ni tak minum pun elok, tak mau. Tak apa. Nabi tak kata apa. Bermula hadis ini hasan lagi sahih. Yang ketiga, hadis yang ketiga pula. Katanya anak Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id juga. Kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faminna sha'imun wa minna muftir. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, katanya adalah kami musafir serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan musafir yang panjang, maka terjadilah setengah daripada sahabat-sahabat Nabi itu puasa Ramadan dan setengahnya kuat dan gagah puasa. Dengan kerana itu maka setengah daripada kami ada yang puasa dan setengah daripada kami yang tiada puasa Ramadan. Fala nak berbaris saat nah tuan-tuan nah. Tak boleh baca ikut dan. Fala yajidu al-muftiru ala saimi wala saimu ala al-muftir. Maka pada masa melihat orang yang tiada puasa akan orang yang puasa, tiadalah pula marah dan mencela orang yang tiada puasa, sama dengan hadis di atas, akan orang yang puasa, dan tiada dibantahi mereka itu mengapa kamu puasa. Dan begitu juga pada masa melihat orang yang puasa akan orang yang tiada puasa Ramadan, tiada marah dan sakit hati orang yang puasa itu akan orang yang tiada puasa, dan tiada dikatakan mengapa kamu semua tiada puasa, kerana mereka itu sudah herti daripada hukum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proses Islam ni mula-mula muallaf. Apa maksud muallaf? 40 tahun masuk Islam muallaf lagi kah? Muallaf ni maksudnya nak melembutkan hati dia supaya jinak. Tapi dah faham herti dah, mengaji dah,
buat je lah. Dan kita meraihkan. Itu sebab adanya mazhab. Kita raih dia. Ni hadu ada hak takti ni. Dah kawan tu nak buat kunut, kawan tu nak baca bismillah. Dia ni mu'allaf lagi ke ni? Tapi ada doktor. Maksudnya dia tak faham apa dia tu Islam. Muslimin yang dirahmati Allah. Macam mana nak berhabis ni? Fakanu yarawna annahu man wajada quwwatan fa sha'imu fa hasanu wa man wajada dha'fan fa aftaru fa hasan. Okey, habis. Ni habislah. Maka adalah segala sahabat Nabi SAW memikirkan mereka itu akan bahawasanya siapa-siapa dapat pada dirinya kekuatan dan upaya puasa, tiba-tiba puasa ia, maka iaitu elok dan bagus. Siapa yang rasa gagah, puasa lebih baik dan bagus. Lagipun senang ya perjalanan kita. Wa man wajada dha'fan fa amtar fa hasan. Dan barang siapa yang mendapat dirinya lemah dan tiada upaya puasa Ramadan dan musafir itu, maka berbuka puasalah ia, maka iaitu elok dan bagus juga, kerana yang demikian itu telah mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pada fikiran dan pada faham sahabat-sahabat Nabi SAW. Nampak tak? Sahabat Nabi dah lama dah faham. Hak kita ni duk tak faham lagi ni. Mazhab banyak pun duk celaru lagi. Yang mana satu hak dia kata saya tak ada mazhab, saya terus ambil Nabi. Amboi. Ada. Pasal cerita hak tu. Maksudnya kita tak faham lagi, kita tak faqih lagi apa itu hukum. Okey, takat tu saja tuan-tuan. Nanti kita sambung 78, puasa dan tiada puasa mana-manakah yang lebih afdal. Kita tak puasa dengan puasa mana lebih afdal. Kan? Malam tak bangkit esok, tiba-tiba nak keluar dengan roro. Kan? Nak naik roro dalam anak pula ceridau lalu. Nak puasa tak puasa. Hak pak pula baca duk hangkut ni hak nak berhenti tahun ni macam mana ni? Lain nak fikir. Ada satu lagi keluarga anak besar-besar habis dah. Semua anak-anak yang buat. Mak dengan ayah dia bawa kereta. Nak kena puasa tak puasa. Ada hak naik feri nak balik raya, ada hak naik kapal terbang. Adakah dihukum sama? Tu kata kena faham. Orang faham ni dia faham. Hak yang jenis tak faham ni yang payah. Dia hukum semua rata. Takat tu ya. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara. Yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, segala keburukan dengan sesuatu yang boleh terasa di hati, saya minta maaf keburukan itu daripada diri saya sungguh-sungguh al-faqir. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ila siratikal mustaqim. Allahumma ja'alna minan najihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'at Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.